Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat berjumpa pada pagi ini. Kita bersama-sama mengikuti insya-Allah dalam sesi tadabbur Al-Quran harian mengikut muka surat. Insya-Allah. Hari ini 12 hari bulan Januari tahun 2021 bersamaan dengan 28 hari bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijriah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama lebih kurangnya insya-Allah di muka surat yang sebelum terakhir daripada surah Al-Hadid. Daripada surah Al-Hadid insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-18 daripada surah Al-Hadid. Muka surat kita pada hari ini muka surat 539. Muka surat 539. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah moga-moga dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita pada hari ini dengan usaha yang sedikit yang kita berikan untuk memahami Al-Quran pada hari ini, insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah. Sebelum daripada itu insya-Allah saya beri sedikit kesimpulan daripada apa yang akan kita baca pada ayat ini pada hari ini. Pada muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya menceritakan apakah yang diperolehi, balasan yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman, bagaimana bentuk-bentuk lagi. Sebelum ini daripada ini banyak dah kita baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu demi satu banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana balasan-balasan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu nombor satu. Yang keduanya, dalam ayat ini, dalam surah ini, dalam muka surah ini, masya-Allah, minta maaf, dalam muka surah ini pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang apa yang akan berlaku di antara orang munafik dengan orang Islam, dengan orang yang beriman. Orang munafik menganggap bahawa mereka ni beriman, mereka ni pun kenapa ditinggalkan mereka, kenapa tak diberikan sedikit. Jadi mereka ni merayu-rayu kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa orang munafik ini perangai-perangai mereka, sifat-sifat mereka yang begini dan begitu ada pada muka surat ini pada hari ini. Dan kita akan tengok bahawa sifat-sifat ini, marilah semua kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauhi kita daripada sifat-sifat ini, sebab kemungkinan setengah-setengah daripada sifat-sifat ini ditakuti akan terada pada kita, wujud pada kita. Jadi wal-iyazbillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat-sifat yang akan kita bacakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita supaya kita ini mentaatinya, khusyuk kepadanya, takut kepadanya dan mengambil faedah daripada Al-Quran. InsyaAllah, moga-moga kita dapat bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah, untuk kita lihat apakah ayat-ayat yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang ke-12. Kita akan baca hari ini ayat yang ke-12 hingga ayat ke-18. Pada ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu hakikat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Apa dia Allah Taala nak berikan kepada kita, kepada orang yang beriman? Insya-Allah kita termasuk daripada kalangan mereka, insya-Allah. Doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia yang Allah Taala nak berikan kepada orang yang beriman ini? Iaitu pada hari ini orang-orang yang beriman, pada hari kiamat pada hari kiamat ni Allah Taala kata yauma tara, pada hari itu ingatlah Allah Taala akan berikan kepada apa? Kamu akan dapat melihat orang-orang yang beriman ni sama ada lelaki dan perempuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini dua-dua sekali untuk menjelaskan dengan jelasnya bahawa bukan hanya lelaki saja yang akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan jika sekiranya mereka ini beriman dan juga sekiranya beramal soleh, maka mereka juga akan mendapat, iaitu apa? Taral mu'minin, mereka mendapat apa? Yas'a nuruhum. Yas'a ni artinya ialah kita kata bergerak, berjalan, berlari cepat dan sebagainya. Nuruhum, cahaya mereka tu. Cahaya mereka itu baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan juga di sebelah kanan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bi aimanihim, bi di situ, bi situ artinya an aimanihim, an aimanihim digunakan ba
tapi untuk menunjukkan kepada dekatnya itu. Bi aimanihim, dan Allah Ta'ala tak sebut sini kiri, tetapi ahli tafsir mengatakan sebagaimana yang disebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lain bahawa termasuk di sini ialah sekeliling, iaitu di depan. Cahaya ini akan orang-orang yang beriman itu akan memperolehi. Jadi orang beriman ni pada hari kiamat ni mereka akan dapat cahaya. Mereka akan nampak cahaya. Cahaya itu ada pada mereka. Dan cahaya itu diberikan oleh sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa cahaya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap orang yang beriman. Tetapi kadarnya tidak sama. Ada orang di mana cahaya itu besar seperti bukit. Ada orang seperti buah tamar saja, kecil. Itu berdasarkan kepada amalan mereka lah, besar ataupun kecil. Tapi semua orang akan dapat cahaya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di sini. Jadi cahaya mereka ini, mereka akan berjalan bersama-sama. Jadi dikatakan bahawa oleh kerana dalam keadaan kegelapan, maka Allah SWT berikan cahaya dan mereka dapat berjalan bersama-sama dengan cahaya itu. Kemudian busyrakumul yaum, Allah Ta'ala kata khabar gembira untuk mereka pada hari itu, jannatun tajri min tahtihal anhar, dan kemudian mereka akan mendapat pula apa kan, bila mereka mendapat cahaya itu dah hampir yakinlah mereka sekarang akan mendapat apa, akan mendapat syurga. Selepas daripada itu tanda bahawa mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mereka kemudiannya akan khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam tu. Zalika huwal fawzul azim, itulah sebenarnya kemenangan yang besar, kejayaan yang besar. Semua kejayaan-kejayaan kita di dunia ini adalah kejayaan-kejayaan yang kecil. Walaupun kita kata kita dapat ni dan sebagainya, tapi sebenarnya semua kejayaan-kejayaan dunia ni adalah kejayaan-kejayaan yang kecil belaka. Jadi seterusnya Allah SWT kata yauma yaqulul munafiqun. Sekarang ni di sebaliknya. Di sebalik makna di sebelah lagi. Iaitu golongan yang bukan yang beriman pula. Golongan-golongan yang tidak beriman. Orang-orang apa? Allah Ta'ala sebut sini iaitu orang-orang munafik. Apa yang Allah Ta'ala sebut di sini tentang orang munafik ini? Yauma yaqulul munafiqun. Yauma yaqulul munafiqun. Pada hari itu ingatlah orang-orang munafik akan berkata, dan juga munafiqat. Allah Ta'ala sebut munafik dan juga munafiqat. Munafiqun dan juga munafiqat, pada hari itu mereka akan apa? Lillazina amanu, mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman. Mereka kata apa kepada orang-orang yang beriman ni? Mereka kata unzuruna ni artinya ialah apa kan? Unzuruna itu tunggu kami. Intaziruna. Unzuru dalam bahasa Arab ini ada beberapa makna dalam Quran. Ada makna 1, 2, 3, 4. Salah satu daripada maknanya ialah melihat. Salah satu daripada maknanya ialah tunggulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata unzuruna, beritahu kepada kita orang munafik ini, lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami apa? Naqtabis min nurikum. Aku nak ambil daripada kamu ni ialah apa? Cahaya. Minta maaf ada binatang di belakang. Jadi dia kata apa? Aku nak ambil cahaya daripada kamu. Naqtabis min nurikum. Jadi dia takut sekarang ni kan? Dia tak. Bukan saya takut, minta maaf kan. Jadi dia sebut sini iaitu apa? Iaitu disebut itu apa? Iaitu kami nak ambil daripada cahaya kamu. Sebab dia tengok orang beriman dah ada cahaya. Orang beriman dah ada cahaya, jadi dia orang beriman tu ada cahaya, jadi dia pun nak minta lah cahaya tu kan. Naqtabis min nurikum qila rji'u. Lalu dikatakan kepada orang munafik ini. Dikatakan kepada orang munafik lelaki dan perempuan ini, siapa yang berkata ini? Setengah ulama tafsir mengatakan bahawa yang berkata ini ialah orang-orang yang beriman tu berkata. Setengah lagi pendapat mengatakan bahawa irji'u di sini ialah merupakan kata-kata daripada malaikat berkata kepada malaikat berkata kepada orang-orang munafik ini. Jadi dia katakan irji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi dia katakan pergilah, kata balik ke belakang tu. Balik ke belakang tu kan balik ke belakang. Apa balik ke belakang tu? Apakah maksud ke belakang tu? Satu pendapat kata ke belakang tu, tengoklah ke belakang kamu. Itu adalah kata-kata nak mempermain-mainkan. Carilah kamu di belakang tu. Mana ada cahaya? Ada satu pendapat ulama tafsir kata, pergi balik ke dunia tu. Balik ke dunia. Kalau kamu boleh kan. Baliklah cari cahaya tu di dunia. Jadi itu adalah merupakan
merupakan kata-kata malaikat atau kata-kata orang beriman yang nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan kepada nak memperlekeh nakal kamu. Kamu dulu tak beramal sangat. Sekarang kami di dunia ni, kamu di akhirat ni kamu nak minta pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini terusnya apa tu? Faltamisu nuran. Carilah cahaya tu. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu selepas daripada peristiwa itu, lalu diletakkanlah diletakkan satu sur. Sur ni maknanya ialah pagar. Sur ni maknanya ialah penghadang. Sur ni maknanya ialah pemisah di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir tadi tu. Minta maaf agak bising sikit. Sebab tiba-tiba ada orang datang potong rumput. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini apa? Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu ada pemisah di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik tadi tu. Kemudian batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Nah, jadi di sebelah sininya iaitu ada rahmah dan sebelah sananya ialah ada azab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu apa? Iaitu nikmat untuk orang-orang yang beriman tu, dan kemudian balasan azab. Sebelah sana tu azab. Jadi maknanya pagar itulah yang memisahkan. Yang memisahkan di antara di antara nikmat dan juga azab. Minta maaf dia ada gangguan sikit. Tiba-tiba ada orang potong rumput tepi saya. Okey, insya-Allah kita teruskan bacaan kita. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Jadi dalam ayat yang ke-14 dalam ayat yang ke-14 pada hari ini kita tengok pula kan, iaitu apakah kata-kata orang-orang munafik itu kan. Jadi sekarang ni selepas daripada diletakkan pagar. Jadi apakah yang dikatakan pagar itu? Jadi setengah ulama ataupun majoriti ulama mengatakan sur tu ialah sur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Jadi diletakkan pagar itu kemudian tu memisahkan di antara sebelah tu mendapat azab, sebelah tu mendapat rahmat. Kemudian seterusnya, apakah yang dikatakan oleh orang-orang munafik itu? Orang munafik itu berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Itu perkara pertama kan. Dakwaan ataupun sangkaan ataupun mereka katakan dulu dia kata, bukankah dulu mereka berkata, orang munafik ni berkata kepada orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kami ni bersama dengan kamu? Apa maksud sini? Ulama tafsir kata, kami bersama dengan kamu, bukankah kami dulu bersembahyang dengan kamu? Bukankah dulu kami ni mengucap syahadat bersama dengan kamu? Bukankah kami ini Islam sama dengan kamu? Jadi artinya apa? Orang-orang munafik ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa mereka ni di atas dunia ni seolah-olahnya, kalaulah tidak, kemungkinan ada orang akan tertipu. Orang menganggap bahawa dia ni beriman juga. Tapi rupanya dia adalah orang-orang munafik itu, orang-orang yang berpura-pura mengatakan dia beriman. Sedangkan di dalam hatinya cukup-cukup tak suka kepada Islam. Apa dia? Allah Ta'ala sebutkan. Selepas daripada ni yang akan kita baca iaitu apa? Qalu bala. Lalu berkatalah orang-orang yang beriman itu bala. Betul. Kamu dulu bersama dengan kami. Bersama apa? Bersama seolah-olahnya kamu ni macam orang Islam. Kemudian orang-orang beriman tu kata, qalu bala walakinnakum. Tetapi kamu fatantum anfusakum. Yang pertama, tu sifat yang pertama yang orang-orang yang beriman akan berkata kepada orang-orang yang munafik ini, iaitu apa? Fatantum anfusakum. Fatantum artinya ialah daripada perkataan fitnah. Apa maksud sini perkataan fitnah sini? Ialah perkataan fitnah artinya ialah fatantum, Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Iaitu kamu ini telah sesat di dunia. Kamu ini sesat di dunia. Jadi sesat di dunia tu bagaimana? Iaitu kamu ni, ialah di dunia ini kamu tidak kamu di dunia itu, kamu cakap kamu tu adalah beriman, tapi sebenarnya kamu tu tidak beriman. Jadi itu kamu fatantum anfusakum. Jadi orang beriman kata kepada mereka itu, fatantum anfusakum, kamu ni adalah sesat di atas masa atas dunia. Yang kedua, wa tarabbastum, dan kamu ni tarabbastum. Apa tarabbastum? Maknanya kamu menunggu, kalau ikut terjemahannya kan. Menunggu apa? Iaitu menunggu-nunggu, mengintai-ngintai, menginginkan berlaku perkara yang tidak baik kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat yang kedua. Maknanya itu sifat orang-orang yang munafik ni. Mereka ni suka sangat
kalau berlaku perkara-perkara yang tak elok kepada orang beriman. Dalam hati mereka kan. Jadi itu adalah perkara yang kedua. Yang ketiganya, wartabtum. Kamu ini ragu-ragu. Kamu tak percaya. Dulu kamu semasa dunia, sekali percaya, sekali tak percaya. Betul ke? Betul ke Islam ni? Betul ke tak Islam ni? Jadi sekali nampak macam percaya, tapi kamu sebenarnya tak percaya. Wartabtum. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa gharratkumul amani. Allah Ta'ala sebutkan bahawa orang-orang yang beriman ni akan berkata, wa gharratkumul amani. Kamu ni dulu ni telah tertipu. Wa gharratkumul amani, tertipu dengan angan-angan. Maknanya sini angan-angan apa? Ulama-ulama tafsir kata mereka ini menganggap bahawa kita dulu baik juga, kita dulu muslihun. Sedangkan sebenarnya sebagaimana dalam Al-Baqarah kita baca, iaitu mereka merasai bahawa mereka ni adalah muslih, tapi sebenarnya mereka ni adalah merosakkan. Walakinnahum humul mufsidun. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mufsid, orang-orang yang merosakkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini ialah itu adalah 4 sifat, 4 perkara yang mana berlaku di atas dunia ni, yang berlaku bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik tu. Jadi warratkumul amani, kamu ni tertipu, terperasan bahawa kamu ni baik. Sedangkan kamu sebenarnya dalam hati kamu penuh dengan kejahatan. Kamu nak tengok orang-orang yang baik ini akan ditimpa bala, ditimpa kena apa-apa ke? Itu tarabbastum. Jadi Allah SWT sebutkan warratkum, kemudian tu hatta, Allah Ta'ala sebut hatta jaa amrullah, sehingga datanglah urusan Allah. Apa maksud urusan Allah sini? Maksudnya ialah mati. Sehinggalah makna kamu berada dalam keadaan demikian, 4 sifat tadi tu, 1, 2, 3, 4, sampailah kamu bergelumang macam tu, sehinggalah kamu mati. Itulah yang berlaku di zaman Nabi juga, dan itulah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Akan ada orang-orang yang munafik begini. Walaupun kita tidak boleh, tidak dibolehkan untuk mengatakan orang ni munafik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini supaya kita ni menjadi pengajaran kepada kita kan, bahawa apa kan, janganlah kita ni bersifat dengan sifat-sifat yang begini. Kemudian Allah Taala sebut apa? Yang terakhir dalam ayat, wa gharrakum billahi al-gharur. Kamu telah tertipu. Tertipu apa? Tertipu oleh syaitan. Syaitan janjikan kepada kamu macam-macam. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa wa gharrakumullah wa gharrakum billahi al-gharur. Ini al-gharur di sini menunjukkan apa? Iaitu kamu ni tertipu dengan syaitan. Syaitan tipu kamu macam-macam. Syaitan kata okeylah, syaitan kata kamu belum muda lagi lah, kamu belum nak mati lagi lah, macam-macam. Itu adalah tipuan-tipuan syaitan sehingga menyebabkan ramai orang tertipu di atas dunia ini. Dan termasuklah situ iaitu orang-orang yang munafik. Seterusnya kita akan baca ayat yang ke-15. Falyauma la yu'khazu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Allah Taala sebut pada hari kiamat ni no way, tidak boleh lagi, tak ada lagi fidyah. Fidyah ni apa? Fidyah ni maknanya ialah kita nak cari kabel ke, kita nak cari, itu makna fidyah. Iaitu fidyah maknanya kalau ikutnya maknanya, kalau contohlah maknanya kan, fidyah ni ialah kalau ada orang kena tawan, kita pergi bayar apa kan, itu bayar tebusan. Jadi maknanya kalau saya ada apa-apa, saya nak pergi bayar tebusan. Jadi di hari kiamat Allah SWT beritahu tak ada tebusan-tebusan. Kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu nak bagi orang ni minta tolong orang ni ke, minta tolong orang ni, no. Kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah SWT yang akan mendapat memberi syafaat, membantu untuk memberi syafaat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat. Tetapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi syafaat kepada orang-orang munafik? Adakah Allah Taala akan memberi syafaat kepada orang-orang yang kafir? Tentu tidak. Allah Taala memberi syafaat kemungkinan kepada orang-orang yang tertentu sahaja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang. Jadi Allah Taala sebut sini, pada hari kiamat ini tak ada tebusan. La fidyah, no fidyah. Kemudian wala minal ladzina kafaru. Dan begitu juga orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir tak boleh nak menebuskan diri dia. Sorry, orang munafik, orang kafir. Kemudian ma'wakumun nar, Allah Taala kata huwa hiya maulakum. Ma'wakum maknanya tempat tinggal kamu. Tempat tinggal kamu adalah dalam apa? Dalam neraka. Hiya maulakum. Hiya maulakum, ada dua pendapat sini. Yang pertama sekali, maula di situ artinya ialah aula. Aula itu maknanya itulah yang selayak bagi dia. Neraka itu yang layak bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang munafik ni. Pendapat yang kedua mengatakan maulakum artinya lah itulah yang menjaga mereka. Nasirukum. Nasirukum maknanya apa? Iaitu neraka itulah yang akan menjaga mereka. Itu sebenarnya ialah kata-kata perli. Maknanya dah masuk neraka, ambillah neraka tu yang jaga kamu. Tak ada lagi yang nak jaga kamu. Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong kamu? Tak ada.
Neraka lah yang tolong kamu. Neraka tolong, kamu sendiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu adalah pelih sebahagian menurut sebahagian kata-kata ulama tafsir. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat yang ke-16, insya-Allah kita masuk ayat yang ke-16. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hadid ni. Kita masuk sekarang ni kepada, kalau ikut dalam mushafnya, ialah hizib yang baru. Hizib baru maknanya ada tanda yang tanda macam apa ni, kecil tu kan, ada tanda bintang situ. Iaitu tanda itulah kita sekarang masuk kepada hizib baru. Maknanya tajuk barulah lebih kurangnya. Apakah tajuk perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam ayat yang ke-16, kemudian ayat yang ke-17, kemudian ayat yang ke-18 pada muka surat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sekarang ni ialah apa yang telah terjadi sebenarnya. Satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada setengah-setengah sahabat. Ada di kalangan sahabat ni, apabila mereka ni telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Mekah dalam keadaan susah. Tiba sampai ke Madinah, mereka agak selesa hidupnya. Kemudian berlaku peperangan. Kemudian Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka. Dalam Badarnya, dalam sebahagian part daripada Uhudnya, kemudian dalam Ahzabnya, nampak sangat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Hudaibiyahnya, dalam Fathu Mekahnya, kemudian dalam lagi Khaybarnya dan macam-macam lagi. Jadi, apabila berlaku perkara-perkara ni menyebabkan apa yang berlaku? Setengah-setengah daripada sahabat ini, mereka mula merasai malas. Mereka mula rasa selesa. Mereka mula lemah daripada tak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya ada manusia yang macam ni. Ada manusia yang mana apabila mendapat kesenangan ini, mendapat ketenangan, mereka mula akan merasai malas untuk beribadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, datanglah ayat ini, ulama-ulama kata ayat ini datang kepada golongan-golongan sahabat yang demikian, yang mula ada perasaan begitu. Jadi alam ya'ni lillazi, yakni ni ertinya lah apa? Yakni ni makna an ni makna tiba waktunya. Alam ya'ni lillazina amanu, belum tiba lagi kah waktu? Maknanya bagi orang-orang yang beriman itu, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, untuk khusyuk hati mereka itu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata li zikrillah situ maksudnya ialah li ta'lil, iaitu bila mereka mengingati Allah, mereka tak khusyuk. Ada yang kata li zikrillah di situ artinya ialah apa? Iaitu Al-Quran. Kenapa? Kerana selepas daripada itu ada lagi wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang turun daripada kebenaran. Maknanya Allah Taala turunkan Quran, Allah Taala turunkan zikrullah untuk mengingati Allah. Tak patut ke mereka ni, hati mereka ni khusyuk, hati mereka ni rasa takut kepada Allah dengan ada ayat-ayat Quran tersebut. Sebagaimana dalam tempat-tempat lain Allah Ta'ala sebutkan, orang-orang yang beriman ni salah satu daripada sifat mereka ialah apabila mereka iza quri'a alaihimul Quran, mereka ini akan merasai takut, merasai gentar, dan bertambahlah iman mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, tak patut ke? Sepatutnya kamu ni lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila banyak ayat Quran dapat. Jadi Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu apa? Iaitu wala yakunu kallazina utul kitab. Allah Ta'ala sebutkan apa yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ni bukanlah maknanya tak wujud pada zaman tu, iaitu maksud ulama kata ialah orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Apa yang berlaku kepada orang Yahudi dan Kristian ni? Allah Ta'ala sebut sini iaitu apa? Mereka ni min qablu fatala alaihimul amadu, telah panjang masa apa? Iaitu masa nabi-nabi mereka ni. Jadi nabi mereka dah lama, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke. Jadi apabila panjang Nabi, makna jauhnya mereka, makna lamanya mereka tu, mereka jadi apa? Iaitu mereka apa? Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi inilah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi warning kepada kita. Kemungkinan berlaku kepada kita. Oleh kerana Islam kita ni lama mungkin, oleh kerana ibadah kita rasa dah lama, maka hati kita mula menjadi keras. Oleh kerana kita ni dah lama buat kerja Islam ke, telah bekerja dalam medan dakwah ke dan sebagainya, lalu kita pun merasai bahawa dah lamanya aku ni kan dah lama aku jadi Islam ni, dah lama aku berbakti kepada Islam ni dan sebagainya, lalu kita pun keras hati, lalu akhirnya graf kita turun.
Corona tak apa turun, bagus Tapi kita ni sepatutnya makin lama makin naik Makin naik naik ke atas Bertambah iman. Sepatutnya bila baca Quran lagi. Sebab itulah kita tidak boleh memisahkan diri. Kita kena ada kawan-kawan Kita tak boleh seorang-seorang. Kalau seorang-seorang ni ditakuti kita ni akan lemah, down kan. Jadi kita kena cari, sebab sahabat-sahabat dulu, para ulama terdahulu, mereka ni seolah-olahnya membuat janji dengan kawan-kawan mereka. Untuk apa? Untuk meneguhkan mereka. Sebagai contohnya, ada di kalangan salafus soleh ni, mereka akan bersama-sama dengan kawan-kawan mereka untuk apa? Berjanji untuk solat subuh secara berjemaah di masjid. Ada yang buat macam tu. Maknanya kalau aku tak ni, seolah-olahnya macam bersumpah. Seolah-olahnya macam bernazar. Seolah-olahnya. Kita berjanji dengan kawan mereka. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Untuk beramal soleh. Sebab apa? Ditakuti perkara inilah yang sedang berlaku kepada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Telah berlaku kepada orang Yahudi, telah berlaku kepada orang Kristian. Fatala alaihimul amad, oleh kerana Nabi mereka dah lama sangat, oleh kerana mereka dah lama sangat daripada agama, menyebabkan mereka ini dah lama sangat mereka ni dah dapat tazkirah, dah tak dapat sekarang. Sebab apa? Dah berpisah, dah lama sangat. Ingat yang masa kecil-kecil tu dah cukup dah. Tak, kena berterusan sehingga mati. Kalau tidak, apa yang Allah Taala sebut sini? Qasat qulubuhum, akan keras hati. So masalah keras hati, qaswatul qulub. Qaswatul qulub ni akan boleh berlaku jika sekiranya tidak ada tazkirah yang berterusan, tidak ada sesi yang berterusan, tidak ada kebersamaan yang berterusan. Jadi Allah Taala kata wa katsirum minhum fasiqun, menyebabkan ramai di kalangan mereka ni, orang-orang Kristian dan juga Yahudi ni, mereka ni menjadi fasik, menjadi jahat. Kemudian Allah Taala sebut lagi ayat yang ke-17, ya'lamu, ketahuilah wahai orang yang beriman. Ayat ni untuk orang yang beriman. Annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala menghidupkan bumi selepas daripada matinya. Allah Ta'ala, ulama tafsir kata, Allah Ta'ala bukan nak ceritakan di sini tentang sebagaimana tempat-tempat yang lain, iaitu apa? Oh, Allah Ta'ala ni berkuasa menghidupkanlah bumi dengan air dan sebagainya kan? Tidak. Ayat ini khusus untuk menceritakan berkaitan dengan apa yang kita ceritakan sebentar tadi. Iaitu apa? Hati ni boleh menjadi keras. Jadi, kalau hati tu menjadi keras, bagaimana nak basahkan dia? Nak lembutkan dia bagaimana? Bila dah keras, iaitu dengan menuangkan air. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini kan, i'lamu, sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Maka begitulah juga kita ni, hati ni adalah seperti seolah macam bumi yang mana akan menjadi keras kalau tidak mendapat air. Jadi oleh kerana itulah maka curahkanlah air selalu. Air itu apa? Air itu tazkirah. Yang saya sebut air itu ialah bacaan Quran, mentadabbur Quran, dan insya-Allah alhamdulillah usaha yang kita buat pada hari ini dan seterusnya adalah kebersamaan kita dengan kawan-kawan yang akan boleh untuk meneguhkan hati kita ni, meneguhkan kebersamaan kita untuk berpegang kepada agama. Carilah kawan yang baik. Bukan kawan yang akan memisahkan kita, menjauhkan kita daripada agama. Kalau ada kawan yang macam tu, kita terpaksa carilah kawan yang baik, sebagaimana kisah yang berlaku, yang peristiwa pembunuhan 99 orang, dan kemudian dia diperintahkan dalam bab taubat yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seterusnya Allah Taala kata qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun, kami terangkan semua tu supaya kamu ni faham. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 pagi ni ialah apa? Minta maaf agak terpanjang sikit insya-Allah ada beberapa minit lagi untuk habiskan 30 minit, iaitu ayat yang terakhir, innal musaddiqina wal musaddiqat. Jadi kita tengok sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan memuji orang-orang yang musaddiqin. Ada bacaan dia musaddiqin, ada bacaan, ada qiraat macam tu. Qiraat Ibnu Katsir dia baca dengan musaddiqin. Ada bacaan dengan musaddiqin. Kita baca musaddiqin. Sad tu dengan ada satu tu. Jadi dia berbeza Kalau musaddiqin ialah daripada orang-orang yang bersedekah maknanya. Kalau orang musaddiqin tanpa sabdu, tak ada sabdu pada sad tu, itu ialah orang-orang yang membenarkan. Jadi dua-dua tu makna tu adalah betul. Iaitu apa? Yang pertama, yang kita baca, bacaan kita, qiraat kita, iaitu innal musaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Sama ada mereka itu lelaki dan perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka itu memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Hutang apa? Allah Ta'ala tak perlukan pada hutang, sebagaimana kita sebut kemarin, bahawa Allah Ta'ala ni nak daripada kita supaya menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita menginfakkan harta kita, memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedekah, sedekah di masjid ke, sedekah pada orang miskin ke, itu satu part. Tapi ada part lain lagi,
Yang banyak lagi iaitu kita ni bersedekah kepada orang-orang yang nak menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam kepada seluruh manusia atas dunia ini supaya mereka ni mendapat Islam. Jadi itu adalah juga musaddiqin wal musaddiqat. Jadi Allah Ta'ala puji sama ada lelaki dan perempuan, mereka ni perlu. Untuk apa? Musaddiqat. Perempuan juga. Jadi Allah Ta'ala kata, dan mereka ni wa aqradullah, dan mereka itu telah memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, iaitu menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah janjikan kepada mereka yudha'afu lahum. Allah Ta'ala yudha'af, Allah Ta'ala akan gandakan untuk mereka itu ajrun karim, dengan pahala yang besar. Jadi kita tengok dalam muka surat sebelum daripada ni pun ayat tentang qardun hasan juga. Qardun hasan bukan qardun hasan di bank tapi qardun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam muka surat ini pun Allah Ta'ala sebutkan perkara yang sama juga di akhir muka surat yang kita baca pada hari ini. Jadi nak ceritakan bahawa pentingnya kita ni menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Islam kita akan tersebar, Islam kita akan melata di atas muka bumi, supaya manusia semua akan mendengar Islam, insya-Allah. Setakat itu saja pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf di atas gangguan sikit, gangguan binatang di keliling saya, gangguan bising, suara bising orang potong rumput dan sebagainya. Jadi insya-Allah jumpa lagi esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.